Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Hari ni kita akan buat sesi yang biasa-biasa kita buat lah. Bila saya sempat, kita akan cuba untuk cari kaunter-kaunter yang berpotensi lah untuk trade besok dan juga minggu ni ya. Okay, sekejap. Saya buat satu benda sikit di sini. Sekejap ya. Video kan. Okay, sorry. So, ya, saya tengah baca komen-komen korang ni. Saya tutup ni dulu. Okay, sementara kita nak setting ni, kita tolong share dengan kawan-kawan dulu supaya kita semua dapat manfaat yang sama lah. Maknanya hari ni kita cuba tengok kaunter-kaunter yang okey untuk trade besok, dan juga selalunya kaunter-kaunter yang okey untuk trade besok tu yang kita punya BTST lah. Okay, BTST kita dah bagi petang tadi. Or maybe kita akan review BTST yang petang tadi lah, tengok yang mana yang betul-betul ada potensi, yang mana yang kurang lah. Lepas tu kita cuba cari counter based on screener yang saya ajar selalu lah dekat YouTube tu, moving average 10 ya. Cuma yang ni saya ada upkan sikit dia punya kriteria tu. Instead of moving average 10 saja, saya tambah price atas pada moving average 5 dan 10. So dia ada stricter kriteria lah. Di kriteria dia ada price kena duduk atas pada 5 dan 10. Okay. So result yang korang dapat maybe akan berbeza sedikit, tapi tak jauh beza lah. Okay. Alright, so ni saya stop ni, refresh manual. Okay. Okay, so saya baca komen dulu ni. Lee Clean Lee. Okay, sorry kalau saya sebut nama salah ya. So apa khabar Mr. Lee? Hopefully semua okay ya. Apa itu ni, Cik Azlan Mansur. Okay, selamat datang. Okay, Azwan Ahmad, selamat datang ya. Sharifah Zulaina, ni saya biasa nampak nama ni. Okay, excited nak tahu ya, insyaAllah. Okay, Cik Sharifah. Okay, Muhammad Faiz, tolong tag kawan-kawan juga macam Faiz buat ni, Acai dengan Cik Zulkifli Idris. Okay, so keep sharing. Kejap lagi kita akan mulakan kita punya live video lah. Okay, boleh tolong komen sikit sebab saya punya dashboard ni menunjukkan video ni macam hang. Okay, okay, Cik Syazwa mungkin boleh komen sikit ke video saya ni okey tak, feed live feed dia ada hang ke? Sepatutnya daripada saya punya sistem ni tak ada hang. Okay, alright. So hari ni kita ada announcement ada announcement mengatakan kita punya PKP semalam lah. PKP dah start semalam, dan hari ni ada pula keluar announcement kita punya negara dah darurat. So daripada pengamatan saya, darurat ni bukan yang darurat yang macam aktiviti semua berhenti semua tu. Dia dah umumkan tadi tu. Kebanyakannya cerita pasal nak contain virus tu tanpa perlukan kebenaran siapa-siapa. Macam itulah ceritanya lebih kurang. Okey. Jadi Perdana Menteri kata salah satu sebab darurat ni pula dia nak menghentikan orang yang gila kuasa, ahli-ahli politik yang gila kuasa, daripada mengganggu gugat program kerajaan untuk untuk mempertahankan ataupun mengawal situasi COVID-19 kat dalam negara lah. Okay, jadi ada bagus ada tak bagus jugalah. Okay, kalau yang di segi bagusnya dia ada unlimited power lah kiranya. Semua tu kalau Agong kata ya je, semua kira on. Dia tak ada dah consultation kalau tak silap saya lah. Okay, jadi hopefully power tu boleh digunakan dengan cara yang betul lah. Maknanya kita anggap kita bersangka baik je lah. Okay, jadi kita punya darurat tu dikatakan sampai bulan Ogos, ataupun mungkin pada satu masa yang lebih awal ditamatkan kalau kita punya progress COVID tu dah mula baik. Okay, so dia gantung parlimen tu, dia buat darurat tu sebab nak gantung parlimen
nak tak nak bagi ada pilihan raya lah dulu. Itu sebab banyak sangat gangguan-gangguan lah daripada ahli politik ni, tak kira side mana pun, semua sama je. Okay. Alright. Any comment? Video kabur sikit je. Alamak. Mana ya? Kita punya stream ni looks like it's okay and doing well. Sekejap saya try tengok saya punya mobile lah. Okay, video okay, alhamdulillah. Okay, selamat datang kawan-kawan. Okay, ni saya baca komen Lin Lee. Sorry, Mr. Lee ni lah. Okay, sorry. Dia tanya hari ni Counter Steel ada momentum hari ni. Hari ni memang banyak counter Steel yang jalan lah. So apa, momentum tu sepatutnya ada lah. Dalam BTST kita pun banyak Counter Steel. Sebelum tu hari ni kita ada beberapa alert yang saya bagilah dalam grup VIP untuk trade counter Steel. Saya tak sebut semua lah, tapi ada Mars Steel, Micron pun ada. Grup apa lagi kita dalam grup tadi, Hyaptech. Okay, Hyaptech. Cuba tengok lagi. Okay, saya buka grup ni lah, kita punya grup VIP. Mana? Okay, kita buka VIP resident lah. Okay. Dalam VIP tadi tu saya ada beritahu kita nak live lah malam ni. Hari ni 12 kan. Okay. Ni BTST kita bagi tadi pukul 4 dengan ni bukan BTST, ni Scalpers punya apa, screener. Banyak kan counter petang tadi naik sebab tu result dalam Scalpers ni ada banyak. Ini contoh je lah. Okay, saya selalu share kat ni. Yang ni yang Scalpers punya tadi keluar, Elsa punya okay, VS okay, company fundamental bagus, Hyaptech. Dah sebut tadi Mars Steel tu memang sepatutnya by default bila sebut steel je counter ni lah. PA salah satu lah. PA, Mars Steel, Hyaptech. Lepas tu apa lagi ya, Lion In contohnya. Okay. Notion, ni tak ada trade lah. EG, BTST semalam naik sampai 74 ya. Saya pun ada bagi tahu dalam grup. Okay. So siapa ada dalam grup ni, banyak lah kita bagi bantuan dan guide macam mana korang nak trade. Okay, ni Awan Tech pun ada bagi tadi ya. Sekejap, kita tengok daripada mula pukul 9 tadi lah. Ini pukul 10 lah, banyaknya. Biasalah kita borak-borak dalam grup kan. Okey, ni semalam. Sekejap ya. Okey, ni saya beritahu daripada list BTST ni, ini semalam punya 11 Januari. Daripada list BTST saya pilih EG. Ni ada banyak ni, Rubber Rack, Specialty, EG, K-Star, Meridian, Paragon. So saya pilih EG. Jadi kita tengok EG hari ni macam mana. Buat-buat tak tahu. EG naik sampai 74 pagi tadi. Ni dia. Ni sini kita tengok pukul 4.50 11 hari bulan. Okay. So yang tu tadi berapa EG? 60. Cuba tengok. EG 69. Okay, dekat Gun Square of 9 69 tu dia punya dekat area resistance ataupun support lah. Okay. So 69 kat situ. Lepas tu hari ni naik sampai 74. Saya dah 73 macam tu saya dah caw dah sebenarnya. Tak tahu dia nak naik sampai 74. Kalau saya tahu dia nak naik sampai 74, saya dah ni lah. Saya dah jual kereta, jual rumah lah, beli saham ni. So kita caw awal. Ini saya punya style lah. Bukan orang lain punya. Ini saya punya style sendiri. So saya selesa dengan saya punya cara trade in and out macam tu. Dan saya sentiasa fokus lah dalam market ni untuk tolong kawan-kawan semua. Okay, so hari ni pagi tadi itulah ada sikit update daripada M Plus Online saya share. Ni bukan saya punya Yang pagi ni ada ditulis ni online technical lah, bla 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 semua tu. Lepas tu ni Solutan pagi-pagi tengok Solutan yang kita bagi bila ni, semalam punya lah tu, hari Senin. Tu tengok, kita tulis kat sini. Ni dah hari Senin pagi ni. Mana
Okey, ni Solutan saya cakap kat sini 11 hari bulan Januari pukul 10.22. Solutan hari ni dah gerak. Ni chart dia dari masa tu lah, pukul 10.22 tu. Ni 10 hari bulan, yang ni 11 hari bulan. Kita tengok dia dah ada candle hijau ni, dah naik dengan ada volume sikit. Ni pukul 10 baru volume dia dah melebihi daripada yang sebelumnya. Ni cara-cara yang kita nak tengok market lah. Ada indikator? Tak ada. Dan kita tak perlu Okey, bukan mana indikator tak bagus, tapi saya dah guna banyak indikator. Saya jadi serabut. Okey, lepas saya dah belajar dengan beberapa orang, saya baca buku, tengok video YouTube dan sebagainya, tu mulalah pakai teknik yang kita panggil price volume action ataupun volume price action, ataupun apa-apa sajalah dia guna price dengan volume. Jadi teknik tu agak detail jugalah kita nak kaji, sebab dia indikator dia dua je. Dia pakai price dengan volume. Jadi bila price dengan volume ni, dia ada banyak cara lah. Price sikit, price banyak, price tengah-tengah, price yang macam doji, tu semua tu dari segi price ataupun candlestick. Volume pula dia ada volume banyak, volume kecil, dan volume sederhana, volume tak cukup, volume cukup, benda semua tu. Jadi walaupun berdua benda tu je, detail dia banyak kat dalam tu. Okay. Jadi ini saya tak ajar semualah dekat saya punya klien ataupun saya punya student, sebab agak advance. Jadi bila tapi saya share dalam grup macam mana kita nak baca benda semua ni. Dia asas dia saya share satu je, yang paling penting kita panggil momentum trading. Okay, so momentum trading tu tempat kita trigger untuk entry dengan exit. Itu adalah untuk traders, untuk traders. Kalau untuk investor, cara nak tengok chart dia lain sikit lah. Mungkin dia akan lebih pakai kepada Wyckoff method dan sebagainya. Okay, jadi saya tekankan dalam grup VIP, dan untuk saya punya student, belajar baca chart ni, dua benda ni, price and volume. Kita tengok dari segi price dan volume specifically, bukan total semua saya ajar price volume action, tapi saya share momentum trading. Okay, dekat luar sana memang ramai duk bercerita pasal dia ajar price, volume action dan sebagainya. Dia ajar semua tu. Tapi last sekali bila buka syllabus dia, baca, dia ajar momentum trading saja. Momentum trading ni adalah satu bahagian kecil daripada price volume action tu yang besar. So price volume action tu bukan setakat untuk kita trade je, setakat untuk kita dia termasuk dengan kita boleh buat decision sama ada nak stay lagi dalam market ataupun tak. Okay. Lepas tu kita boleh tengok operator testing the market ataupun tak, successful testing ataupun tak, smart money mungkin ada lagi ataupun dah exit dalam market. Itu semua tu kita pakai price volume action. Okay. Jadi overall yang tu saya masih lagi tak buka lah untuk siapa, sebab benda ni, ilmu ni sebenarnya ada dekat YouTube. Ada dekat YouTube, ada dekat buku, semua tu korang boleh study sendiri, dan level tu tak penting sangat. Okey, jadi saya bagi tahu terang, orang yang korang kena check lah kalau siapa yang ajar price volume action tu, dia ajar betul-betul total semua price volume action tu, ataupun dia just ajar momentum trading saja. Kalau momentum trading saja, itu pun saya pun ajar yang tu juga. Okey. So ni dia punya trigger. Kita punya trigger simple je. Tak ada cerita pasal movement tak ada cerita pasal kita punya indikator oversold ke, yang tu cross macam ni, lepas tu indikator ni bersilang ke MACD atas pada histogram dan sebagainya. Tak adalah. Okay. So kita hanya pakai candlestick saja dan juga volume. So kat sini saya tahu solution lah. Hari ni dah gerak potential entry untuk swing trade. Harga semasa 1, 2, 3. Support kita ambil lah. Ni support dengan resistance ni ataupun current price ni, kau cari sendiri lah, ikut kesesuaian. Cara nak tengok support resistance ni ada banyak. Kita boleh tengok guna market structure. Okay, market structure boleh, ataupun kalau kau nak guna ni pun boleh, Gann-Square of 9 ni. Okay. Kalau korang nak guna ni pun boleh, Gann-Square of 9. Benda ni saya letak dekat belakang handphone saya, sebab senang, sebab saya boleh, bila saya trade, saya jual beli dekat handphone. Bila saya jual, saya beli trade kat sini ni, ataupun saya nak beli jual, saya balik saja phone ni. Saya balik sini, nampaklah, tengok resistance dekat mana, benda semua tu, support resistance dekat mana. Lepas tu baru saya buat decision nak beli ataupun tak. Okay, kalau setakat dulu saya letak Gann-Square of 9 tu dalam ni, nak kena tekan buka, lepas tu tengok dulu, zoom in zoom out, cari kat mana macam tu, dah jumpa, baru balik kepada kita punya chart. Jadi saya chart ataupun kita punya platform lah kita nak execute order kan. Jadi macam korang tahulah, saya asyik sebut selalu, saya tak suka benda-benda lambat. Semua benda saya nak ada depan mata saya, dan benda tu kena dah siap. Saya nak je dia kena ada info tu. Jadi ini salah satulah method saya untuk mempercepatkan proses buat decision making. Sebab tu saya pantas.
Okey, bukanlah pantas sangat pun, sebab saya rasa kalau saya terlambat memang tak dapat. Jadi nak tak nak memang kita kena cepat kalau nak buat intraday trades. Okey. Okey, so ni masih dalam mode sideways. Masa ni dia tengah kita kata kalau dalam wyckoff kita kata dia tengah accumulate lah. Okey. So macam ni. So in the end ni harga 123, lepas pada tu tak lama je 10.22, 10.42, 20 minit naik 126. Kalau trade macam ni saya cepat-cepatlah cabut. Ada juga kadang saya rasa okey, saya simpan je dulu. Sebab ni memang okey sebab dia tengah sideways. Bila dia sideways ni dia dah jadi candle tu dah breakout, masa tu memang sedap untuk kita hold sebab dia dah mula trending, dia dah mula breakout, dia masuk fasa yang kedua dalam Wyckoff method ataupun Wyckoff punya teori, daripada consolidation ataupun accumulation lah. Accumulation dia terus masuk kepada fasa markup. Masa fasa markup tu senang kita nak trade. Kalau kita dapat tangkap yang awal-awal tu, kita dapat the best price. Contohnya macam ni lah 123. Okay. So dia dah naik 126. Hari ni solution kita punya ni solution sampai 129 lah. Okay. Ni saya punya pembantu ni Clinton ni hebat orangnya ya. Dia pun ada bagi tahu ini Franken. Ni cara dia tengok. Ini kita tengok semua benda sama je. Ini dia tengah consolidate sideways. Okay, dia bagi hint kat kita macam mana kita nak buat. So ni basically kalau dia keluar pada ni buy lah. Itu dia punya cara untuk kita trade dalam market. So sebab apa kita buy? Sebab area sini kita panggil area consolidation. Ini adalah Wyckoff method atau Wyckoff theory. So dia markup kat sini, lepas tu consolidate. Kalau dia boleh keluar daripada sini, dia markup kali kedua sebelum dia consolidate, ataupun lepas tu maybe dia distribute. Okay. Ataupun kalau dia keluar dekat bawah ni, dia kira macam kat sini dah habis lah, dia distribute kat atas ni. Okay. So detail benda tu memang banyak lah, korang kena belajar lah. Tapi semua benda ni saya garanti ada dekat YouTube. Tinggal korang nak belajar je. Kalau macam korang ada nak belajar lebih detail lagi yang semua tu, nak belajar berguru ke apa ke, boleh contact saya. Minggu depan kita ada buat kelas. Okay. Minggu depan kita akan buat kelas. Dan benda ni sebenarnya termasuk dalam level intermediate. Saya tak ada ajar advance ke apa ke. Saya ada dua kelas je, basic dengan intermediate. Okay, intermediate kita akan cover intraday, Wyckoff method, kita baca transaction dan sebagainya. Dan basic tu memang betul-betul basic lah. Maknanya kita akan tengok trend, market structure, support, resistance dan sebagainya. Okay, kita akan cover yang tu. Okay, kalau siapa yang nak masuk intermediate, dia kena buktikan kepada saya dulu korang dah mahir market structure, support and resistance, trend. Basic 3 ni dulu. Dan macam mana saya nak tahu korang mahir ke tak? Korang kena jawab soalan. Okay, kalau korang boleh jawab soalan ni, saya puas hati, terus masuk intermediate, tak ada masalah. Sebab saya sekarang ni ada banyak pengalaman. Orang yang join kita punya intermediate, kata dah biasa trade dan sebagainya tu, masuk-masuk bila saya cerita je, dia orang blur. Dah blur dah, jadi sakit jiwa lah. Kita nak kena ajar balik start daripada asas. Lepas tu kadang-kadang kita punya session ambil sampai pukul 7 malam. Jadi jenuh kita macam tu. Jadi saya nak tapis benda tu. Saya nak siapa yang masuk intermediate mesti dah kena ada at least basic, dia dah strong. Okay. Ini adalah untuk orang-orang yang dah biasa trade lah. Kita akan utamakan yang tu dulu. Okay. Alright, so ni Clinton pun dah share, Franken pun dah mula naik. Ni masa ni tau dia share. So korang tengok kalau Franken ni, ni kita punya admin lah ni. Power-power duduk dalam ni yang main-main. Okay. Okay, so kat sini dia kata ni solutan ni kita tengok sekejap lagi. Mana? Kat sini nampak 3.86. Lebih kurang lah. Okay. Lama dia tidur, dia kata 386 dekat sini babe. Dia dah mula ni kat sini lah, dah mula breakout kat sini kot. Okay, sorry, kat sini. Ni sebelah yang chart yang saya tunjuk ni daily chart. Okay, so kita trade dekat sini masa kita nampak tu. Okay, masa dia tengah ni lah, masa dia tengah sideways ni kat sini, mula breakout. Lepas tu tengok hari ni dah sampai RM4 lebih. Itulah dia breakout trading. Okay, ada ramai je orang cakap apa breakout trading tak bagus. Tak bagus tak apa, jangan trade. Okay, kita orang pakai cara ni. Ini bukannya kita asaskan pun. Benda ni dah beratus-ratus tahun. Father of technical analysis yang bagi tahu cara nak trade dia macam ni. So kita buat saja. Kita hanyalah student, bukan cikgu, bukan apa. Okay, saya ikut saya punya cikgu cakap je. Okay, so kita tengok kat sini. Kalau dia nak kata breakout memang betul ada possibility untuk benda tu fail. Okay, tapi ada cara-cara dia kena tengok. Kalau kita nak buat trade intraday,
masa breakout macam ni lagi bagus, sebab masa dia naik tu kita dah boleh take profit. Kalau kita nak lebih selamat, of course kita kena ambil breakout trading tu masa sebelah petang dia dekat nak tutup. Sepatutnya dia boleh continue lagi. Okay. Jadi kalau kita ambil sebelah petang, benda tu dah naik. Jadi benda naik, orang komplain pula kat saya, harga dah tinggi. Aku semua masuk tadi, kau tak nak. Okay. Macam itulah ceritanya lebih kurang. So korang kena asah pengalaman korang, kena asah kita punya pengalaman dan sebagainya tu, kena makan masa jugalah 1 tahun, setahun lebih, maybe 2 tahun. Dan dalam tempoh pembelajaran tu, tolong jaga diri sendiri dengan baik. Okay. Walaupun duit korang ada banyak, buka account, trade dulu lebih kurang dah 5,000 ke, ataupun berapa-berapa yang korang sanggup hilang duit tu, 5 ke 10,000 ke kan. So trade satu amount yang kecil, jangan kecil sangat, sebab kalau kecil sangat counter tu naik pun korang tak dapat profit kan. Okay. So so trade counter tu macam sikit lah. Kalau kita baru-baru nak belajar ni, kita bawa lah, kita kecil dulu, Viva ke kancil ke apa ke, langgar sikit, cacalah sikit pun kita tak kecil hati. Okay. Bila kita dah pandai, kancil tu kita dah boleh bawa 180, boleh cilok sana sini, tak goyang, tak terbalik, barulah upgrade, tambah modal lagi. Masa tu korang dah lesen besar untuk buat full time trade. Okay. So saya punya nasihat macam tu lah. Okay. So sekarang ni ada tanda-tanda weakness. Okay, maybe short term dia akan turun sikit dulu. Okay. Itu saja. Kita tengok Solution pula. Okay. Solution hari ni dah naik tu, lepas tu dia hari kedua naik kat sini. Okay. So patutnya kita boleh continue lagi lah. Dia belum breakout lagi punya ni. Kalau kita tengok market structure kat sini ni, kita nampak dia masih lagi duduk dalam zone RM1.30, bawah RM1.30. So hopefully dia, kalau dia breakout tu, barulah kita consider macam tadi lah, macam Franken tadi tu, sepatutnya dia boleh pergi ke RM1, area macam ni lah. Psychological price ni lebih kurang RM1.50 ni, maksimum kat area sini 1.7 ataupun RM1.80 lah, nombor-nombor genap. Okay. Alright. Okay, saya baca komen dulu sikit. Maybe kita boleh tengok-tengok. Tadi siapa Mr. Lee tadi tu tanya pasal counter steel kan. Okay. So dah habis dah kita cerita sikit pasal support group, apa yang ada dalam ni, apa yang saya share ni semua. Okay, ni kita punya admin lah. Ramai juga yang bagus-bagus dalam kita punya group VIP resident ni. Okay. Hari ni okay, ni Solution lah 125, naik lagi kat situ. EG 715 dia naik sampai 774 saya cabut dekat 73. Ada orang tanya yang plus hang ke ini. Tak lah, kita punya market okey lah. PF Franken dah mula breakout. Tu Lion In saya beritahu ni high risk trade. Saya nak bagi tahu tapi agak high risk lah, tak berani bagi tahu. Cuma sekarang ni saya lepas pada tu saya nampak dia dah okey. Share lah 61. Lepas tu dia naik lagi. Ni sampai mana naik? Naik lagi 625 kot. Okey. Sekejap. Counter apa tadi? Lion. Bukan. Global. Kalau apa? Tengok global, kita tak tengok global. Okey, Lion Industries. Okey, ini sampai 675. Okeylah tu. Okey. So kita tengok, kalau sini pun kita tengok macam saya ajar dalam video YouTube tu, kat sini lagi. Dari sini saya masih ada lagi ni. Saya beli kat di sini 30 lebih. Sekarang dah 100% lebih lah. Nanti saya tunjuk dalam video yang lain lah kot. Kalau ada rezeki saya tunjuk saya punya profit dah itu dah 100% lebih lah. Lepas tu sampai dia turun kat sini ni, saya dah mula exit half dulu. Lepas tu half saya biar dulu. Sekarang ni saya ada masuk balik kat di sini. Kita tambah balik position. Okay lah tu. Alright. Cuba kita tengok yang BTST tadi . Okay, BTST hari ni saya baca je lah sorry korang mungkin tak nampak. Hyaptech. Kita study yang BTST dulu. Okay, looking good BTST ni. Kita nampak ni macam saya tunjuk tadi lah, yang Solution semua tu kan, ada price increase dengan ini adalah momentum trading, basic momentum trading. Price increase dengan volume. Ada banyak lagi detail dalam tu, bukan setakat tu saja. Korang kena kaji lah. Okay, tak saya nak ajar semua. Okay.
Okay, so ini sesuai lah untuk BTST. Okay, saya lupa nak cakap. Ini adalah saya punya layout dekat TradingView. Saya pakai account premium dan saya ada 4 time frame macam ni, analysis ataupun presentation yang macam ni kita panggil multiple time frame analysis. Saya dekat sebelah kiri ni saya ada 3 bulan, ini 1 hari. 3 bulan ni berserta dengan financial data sebab saya sentiasa trade dengan fundamental. Itu yang korang tak nampak lah. Okay. Tapi fundamental tu sentiasa ada. So kalau saya tak ingat pun, saya tengok kat sini, saya tahu ini adalah earnings per share. Okay, earnings per share. So saya tengok kat sini atas pada zero, maknanya company tu profitable. Gitu je untuk quarter tu. Ini sebab tu saya letak 3 bulan. Ini adalah ini satu benda yang saya tengah kaji. Okay, jadi saya tak tunjuk lah itu. Tapi ini confirm EPS. Saya punya student boleh verify. Okay, ni daily chart, ini 30 minit dan ini 1 minit. Okay, saya pakai macam ni saja, tak ada benda yang magic pun. Okay, dan sejujurnya saya nak bagi tahu, korang tak perlu ada TradingView untuk berjaya dalam trading. Okay, so saya ada benda ni sebab saya ada extra duit sikit, saya boleh belilah untuk memudahkan kerja saya. Tapi kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang saya tak pakai. Okay, benda ni information ni sentiasa duduk dekat skrin nombor 2, skrin kat tepi. Skrin depan saya yang saya guna untuk trade penuh dengan saya full screen kan platform. Kita punya platform saya guna yang tu itu adalah yang utama. Kalau tak ada platform memang saya tak boleh nak trade walaupun semua benda ni ada. Sebab benda ni adalah carta saja, dia tak ada information lain melainkan price dengan volume. Platform kita ada information yang lain selain daripada price and volume. Dia ada transactional data, dia ada banyak information lain lagi lah. Okay. Macam buy rate contohnya. Saya rasa semua orang dah tahu kot macam nak guna buy rate kan. Jadi buy rate tu ada dekat platform saja, kat sini tak ada. So macam mana nak verify saya punya setup betul ke tak, ataupun boleh entry ke tak kalau tak ada info dekat platform. Okay. Kalau ikut chart ni saja memang nampak okey. Sebab tu kadang-kadang kita fail sebab kita tak ada supporting information untuk buat decision tu. Bukan kita tak ada sebab kita tak ada benda tu. So, kita tak ada information tu sebab kita tak tahu information tu penting. Okay. So kita tengok Yaptech. Okay, Yaptech sepatutnya kita boleh trade lah maksimum resistance yang kita boleh target. Resistance dia kita boleh target dekat previous high kat sini, area 50 sen. Kalau tak jadi, benda tu akan turun balik. Untuk short term saya akan ambil separuh candlestick ni. Okay, sebagai inilah sebab saya tak nak rugi, saya tak nak tunggu bawah ni. Untuk dia cut loss. Okay, kadang kalau BTST ni kita ambil 1-2 bit lah untuk ni. Kadang-kadang boleh nak ambil 2 sen pun boleh sebenarnya. Itu terpulang pada trading strategi korang. Tapi ini saya nampak ada possibility untuk disambung. Tapi besok tak tahulah. Maybe dah at least besok, kalau dia naik besok okay. Kalau dia tak naik besok kena tunggu for selling 2-3 hari dulu. T3, T4 insyaAllah dia ada kemungkinan dia nak naik. Okay. So Yaptech mewah. Ni BTST nombor 2 ni dia 51.5 masa dia keluar tadi. So lepas pada dia open balik 5.45 4.50 price turun sikit. Kita dah ada echo kat situ. Slightly weak BTST punya signal sebab price dia bukan marubozu ataupun dia bukan tutup high lah. Okay, tapi still okay sebab highest dia dekat 535. Dia cuma kurang sikit saja. So ada slightly sebelah petang tu dia ada slight selling yang berlaku. Tapi buying still well supported. Ini pun okey untuk kita buat swing trade. Maximum target ataupun resistance kita adalah pada 62. Macam tu kita tengok technical analysis. Okay, kita guna technical analysis untuk cari entry point kat mana ataupun nak cari yalah entry point kat mana, support and resistance kat mana. Kita nak formulate kita punya trading plan. Okay. Alright, next Entex. Entex ni saya jarang trade lah. Tak tahu pun chart macam mana. Tapi tengok ni pun okey juga. Ni maybe dia besi Entex sektor apa? Sorry, Ahmad Kancil ni tanya tick chart MA berapa tu? 50. Saya guna 3 MA. 5, 10, 50. Tengok dalam video YouTube saya guna semua time frame, saya guna yang tu. Tak ada benda pun. Okey. Kalau nak formulate trading plan korang macam ni pun boleh juga. Tengok atas pada MA 50 naik. Boleh je nak pakai. Tapi kalau tak jadi jangan marah saya. Okey.
Okay, Ahmad Kancil. GDEX. Ahmad Kancil tanya ni laptop baru tak? Saya kaki beli barang second hand. Okay. So saya beli barang-barang second hand sahaja. Okay, still logistik pun naik sebab Mr. Lee kata ni still dengan logistik naik. Betul, logistik naik. Tapi saya tak berapa fokus pada logistik. Tadi saya nak beritahu ada satu company saya nampak, Tasco. Tapi bila saya check balik dia tak syariah compliance. Saya tak tahu kenapa dia tak syariah compliance. Maybe dia ada transport barang-barang yang tak syariah, ataupun dia ada kalau dari segi macam kewangan dia, loan dia yang tak syariah tu saya okey lagi. Tapi kalau dia bisnes dia berlega macam bersangkut paut dengan transportation barang-barang yang tak syariah compliance dan sebagainya, itu saya tak trade lah. Okay. Saya slightly liberal. Okay. Counter-counter yang bisnes dia follow syariah, selalunya saya akan trade lah. Okay. Minta maaf ya untuk kawan-kawan yang kalau ada tersinggung, itu saya punya cara je lah. Okay. Saya memang counter-counter bank semua tu yang riba, yang confirm tak syariah, memang saya tak trade lah. Okay. So Intex, lepas tu Lion In, ni semua counter-counter still lah untuk BTST. Kita tengok memang okey ni. Lion. Okey, nanti Cik Razi Sulaiman, kita punya top fan, kita jawab soalan Cik Raziz tanya ni, legenda kita dah tengok tu. Okey, ni Lion Industries, kita tengok ada momentum trading. So ni maximum kita boleh target setakat 75 sebab dia previous high dulu. Kalau dia break 75, dia dah masuk kategori breakout dan dia dah mula uptrend. Okay. So trading plan yang pertama, kita trade maksimum takat ni untuk dia technical rebound. Kalau dia breakout, kita trade breakout pula. Kalau kita nak ada satu aja trading plan yang cover semua, payah sikit sebenarnya. Nanti kita akan jadi kalang kabut. Sebab signal dia bercampur-campur. Alright. Ini semua ni macam mana kita nak predict pergerakan dia, kat mana kita nak target, kat mana kita nak set cut loss, semua tu saya dah share dalam video live yang lepas ya. Okay. Kalau tak sure, korang tengok tu predicting market movement. Lion In, lepas tu Mastil, Anju, ni pun okey. Ini semua counter-counter steel yang keluar tadi lah. Okay. Ini watchlist ni yang saya buat ni valid bukan untuk besok saja, tapi sepanjang minggu depan lah. Okay. Jadi untuk secara kasarnya, kalau nak tahu dia valid ke tak lagi, selagi dia atas daripada ni, kita panggil dia support level. Okay, selagi dia atas pada support level. Kalau untuk kira Mastil ni, support level kat sini lah 47.5. Selagi dia atas pada ni, sepatutnya dia boleh continue naik. Okay, gitu. Okay, maybe jalan yang ni untuk momentum ni dia ada dua je. Sama ada dia terus naik besok, ataupun dia naik, dia turun terus, dia berehat, dia duduk dalam ni. Selagi dia duduk dalam body candle ni, sepatutnya momentum dia masih lagi on. Kalau ikut betul-betul momentum trading, korang google lah nanti, tengok kat YouTube ke momentum trading tu sebenarnya. Untuk sebelah petang, korang entry dekat sini, masa tak kira lah berapa on closing candle tu, entry dekat situ, support dia dekat mana ataupun cut loss bawah ni. Okay, candlestick tu bawah tu. Saya tak suka pakai sebab dia jauh sangat. Jadi saya tukar trading plan yang untuk momentum tu, saya tukar dia jadi dekat-dekat sini sahaja. Okay, ya, sebab saya tak suka nak cut loss banyak-banyak, rugi duit. Lepas tu saya caw yang ni, saya masuk yang lain pula kalau dia tak jadi. Macam tu caranya. Okay. Kalau kau nak stay, cut loss level dia macam ni lah. Yang paling ultimate sekali, kalau dia bawah ni, gagal. Kalau dia turun bawah pada 47 lah katakan, kira macam yang ni dah gagal. Sepatutnya kita punya expectation dia akan lagi turun. Sebab benda ni dia berisiko sebab dia belum lagi uptrend. Jadi jalannya macam saya cakap tadi, macam saya cakap itu, jalannya kemungkinan dia akan pergi macam ni, maksimum, ataupun next kalau dia breakout, dia naik lah kat sini, ataupun dia terus turun daripada sini. Terus turun je. Minta maaf maaf ni macam cacing pula jadinya. Naik kat sini ni kita dah boleh take profit lah, ataupun maybe dia turun sekejap, lepas tu dia naik balik. Tapi maksimum kita boleh target dekat zone kat sini sahaja. Okay. Kalau dia dah breakout, itu cerita lain. Macam cakap tadi lah, dia dah jadi uptrend, so kita guna trading strategi yang berbeza, kita buy on breakout pula. Okay.
Okay. Kalau korang hold lagi masa tu, then tak payah beli lah, ataupun nak tambah position pun boleh lah. Generally benda tu dah breakout, so boleh hold lagi. Alright. Itu Mastil, Anju, Jax. Okay, tengok Mastil. Dah tengok ke tadi? Macam dah. Anju dah go, Mastil dah. Okay, Anju pun ada saya bagi tahu dalam kita punya support group sebelum petang tu lah. Okay, so ni ada tak Anju? Okay, gagah. Alamak, typo. Gagak juga kenaikan ni. Okay, gagah. Potential swing trade tapi risky space sebab price dekat MA10. Takut dia berehat. Maksudnya dia masa tu dekat dari sini. Current price RM1.44. Support kita ambil RM1.40. Macam tu sahaja. RM1.44. Masa kita alert tu kat sini RM1.44 lah, lebih kurang lah kat situ. Okay. Lepas tu RM1.40 kita ambil support. So kita risikokan 4 sen. So sekarang ni dia dah naik sampai RM4.49. Jadi profit lebih kurang 5 sen. Ataupun tadi dia naik sampai RM1.51. Kat situ pun dah korang dah profit awal-awal. So macam ni, siapa yang nak join support group, buka account yang saya. Tak payah korang subscribe ke apa ke, beli gitu gini, bayar pun tak payah. Saya bukan nak sangat duit tu. Saya nak support korang dalam group percuma saya. So please buka account dengan saya. Dan kalau korang active trade, saya akan masukkan dalam grup percuma sahaja. Kalau korang tak active trade, setakat-takat nak duduk dalam grup, nak curi info ke apa ke, saya tak bagilah macam tu. Tapi kalau trade aktif, macam tu lah. Kita tolong each other. Saya support korang, korang trade dengan saya. Okay. Okay, tu Anju. Kita dah ada jugalah trade tadi tu. Mana kita punya BTXT tadi? BTXT tu pun saya bagi free dalam kita punya grup. Tak payah sibuk nak bayar lah. Okay, Jax. Okay, ni pun ada momentum trading. Baik. Okay, ni pun okay. Kita tengok ada kenaikan dengan volume yang meningkat. So ni maksimum of course lah kita boleh target ke sini. Tengok video yang selepas macam ni kita nak buat target ni. Okay, macam ni kita nak predict movement dia nak pergi ke mana. Okay, so kalau kat sini ni target maksimum kat sini lah. Okay, ataupun kalau nak konservatif sikit, biasanya saya akan ambil separuh. Sebab nak target benda yang senang. Okay, target benda yang susah nak dapat. Target benda yang senang lah, 1 sen senang dapat. Target 1 sen. Okay, so kita stop kejap. Jax ni, ni okay untuk kita punya watchlist. Masuk dalam kita punya BTXT ni sebenarnya swing counter punya list sebenarnya, tapi saya tak setting dia macam tu. Jadi saya tak nak cerita banyak. Saya nak kata ini hanyalah untuk short term trade saja. Siapa yang mengkaji BTXT punya results ni, korang akan dapati dalam masa 5 hari ada kenaikan yang akan berlaku. Jadi benda tu saya tak ada data sepenuhnya. Saya tak nak buat claim apa-apa kat situ. Jadi kalau korang nak, korang study benda ni betul-betul. Lepas tu buat conclusion. Lepas tu kalau nak tanya saya, boleh tanya saya. Tapi present dengan information ataupun facts. Saya tak nak main tanya-tanya, main agak-agak macam tu. Kalau agak-agak, saya pun boleh agak-agak. Tapi saya tak suka agak-agak ni. Okay. So saya suka maklumat, saya suka fakta, saya suka numbers. Kalau ada benda tu, tolong share dengan saya lah. Okay. Alright, so saya akan balik kepada soalan Cik Raziz Sulaiman, kita punya top fan legenda Lei Hong SM Cap, bosku. Saya bukan bos saya kawan-kawan korang je, kita sama-sama trade. Mata ni akan ada momentum lagi ke tak sektor telur ni? Oh, okay, sektor telur ya. Mari kita tengok legenda ni. Saya jarang juga trade ni, legenda. Okay, kalau legenda ni nampak dia tengah sideways dekat area sini. Okay, sideways dekat sini, tapi volume ni kita nampak meningkat. Benda ni kita panggil, inilah dia analysis price and volume analysis. Okay, tengok ini candlestick doji dengan volume yang naik. So ada possibility benda ni masih lagi ada banyak seller dalam market. Okay, ada banyak seller. Tapi untuk confirm, saya kena tengok dekat kita punya platform lah. Kejap ya, saya cuba tengok. Oh, platform dah tutup. Sekejap. Ni platformnya, sorry saya tak boleh tunjuk kat korang ya. Sebab platform ni lah yang sangat penting, bukan benda lain.
Siapa nak belajar set up platform ni, boleh roger saya. Kita punya kelas untuk intermediate dengan basic minggu depan, Sabtu dan Ahad. Sekejap ya, saya cuba tengok information dekat platform. Macam mana kita nak verify. Kalau kalau pakai chart ni, nak kata apa, ni masih lagi dodgy. Ada apa, mesti ada benda yang kita nak tengok kat sini supaya kita boleh tahu market tu leaning ke arah mana. Okey. Tak payah pakai ni semua trading view yang berbayar benda semua ni, servis mana-mana pun tak payah. Mahir baca market pun dah cukup. Okey. Agenda. Okey, transaction hari ni kurang bagus. Walaupun dia doji kat sini kata market directionless, tapi apa yang berlaku hari ni dalam market sebenarnya nampak slightly bearish dengan volume yang tinggi. So ni bad sign lah. Maknanya ni kita tak perlu, bagi saya tak ada entry lagi lah ni untuk kita masuk. Okay. So kena tunggu tengok support level last kat sini ni. Agak tinggi, agak jauh agak tu. RM1.20 ataupun RM1.18 last kat situ. Sedangkan harga semasa okey lah, tak banyak lah, RM1.21. Okey, so dia risiko lebih kurang dalam 2 ke 3 sen. Kalau 100 lot RM300 macam tu. Masih lagi okey. So nak consider boleh jugalah. Cuma saya tak recommend entry sekarang. Okey, saya suka entry bila benda dah confirm. Bermakna benda tu dah naik sikit. At least dia dah naik. Kalau dia tengah sideways, saya akan bagi tahu benda tu tengah sideways dan maybe dia tak gerak lagi ya. Okey. So tu legenda tak berapa suka. Okey. Next alamak, hilang pula SM cap ni. Okey, SM cap dengan Lehong CCK pun telur tak. Saya dulu setiap kali raya, masa awal-awal trade dulu kan, bila raya je, ni telur demand tinggi, haram jadah. Tak jadi pun. Alright, so Lehong dia bawah pada moving average 50. So ni kena berhati-hati sebab bawah pada moving average 50 kita consider dia overall market tengah bearish. So kita kena berhati-hati kalau nak trade. Kalau bawah pada moving average 50 tu kita trade hanya untuk short term, kadang-kadang untuk scalping saja sebab dia naik sikit, dia lebih counter tu dia lebih banyak nak turun daripada nak naik. Okey, jadi kalau dia melawan arus tu agak bahayalah. Okey, agak bahaya. Agak susah dia nak melawan arus, kecuali kalau dia dah lepas pada moving average 50. Lepas pada moving average 50 sepatutnya dia boleh, dia gagah lah nak naik tu. Okay. Alright, so satu Lehong, sebab moving average dia bawah pada ni je. Lain-lain saya tengok overall okey, tapi ni sebab gap down ni. Bila gap down, kita consider dia satu strong force yang untuk dia meneruskan penurunan. Okey, macam tu. Okay. Unless kalau dia dah mula naik balik, dah tutup gap tu, then possibly dia akan sambung balik lah. Masa tu dah atas pada moving average 50. Okay. Untuk kawan-kawan macam ni, no opportunity trades, kecuali ada teknik lah. Macam ni kita boleh consider dia tengah consolidate dekat area sini, dan ini ada petanda yang positif, yang dia akan meneruskan kenaikan. Tapi bagi saya kena berhati-hati dulu sebab dia tengah down. Okay. Kalau saya suka cari yang counter yang tengah up, supaya senang. Kalau tak jadi intraday pun, at least swing kita boleh jalan lagi. Okay. So dia ada dua lapis plan macam tu lah. Kalau counter macam ni, intraday tak jadi, memang saya susah hati kalau nak pegang, sebab takut dia turun lagi banyak. Satu lagi SM cap. Okay, saya akan fokus pada kita punya top fans dulu dan juga sharer. Okay, kalau ada top fan yang saya terlepas message ke apa ke, baca message korang, tolong resend Okay, SM cap nampak gaya ni momentum lah, cuma dia tak berapa strong. Sekejap saya check balik dekat platform.
Okay, agak strong. Alright, so ni bagus. Kita tengok kat sini ada kenaikan harga Q dia macam mana. Q dia ribu-ribu. Okey lah, bukan Q yang nipis. So SM Capital ni pun bagus juga. Maximum of course lah. Kita target kat sini dulu. Kalau dia dah breakout, kita buy yang breakout pula. Maximum itu. Jadi nasihat saya, kalau nak trade, dia of course maximum cut loss kita kat sini lah. Tapi saya memang tak suka. Kalau dia turun bawah ni, saya ambil setakat separuh daripada candlestick ni untuk saya punya cut loss level untuk short term trade. Kalau hari pertama dia turun dah bawah tu, selalunya saya cut loss terus lah. Masa dia tengah turun pun saya dah terus cut loss. Kadang-kadang tak tunggu dia sampai sini. Sebab apa? Sebab bila dia dah mula turun, kadang-kadang dia terus turun lagi. Hari kedua turun lagi, hari ketiga turun lagi, hari keempat pun kadang-kadang dia turun lagi. So saya dah rugi 4 hari modal tersangkut kat situ. Sedangkan tiap-tiap hari, tiap-tiap jam ada counter yang tengah nak naik. Okay, jadi 4 hari saya terlepas tu, maybe satu hari dalam 3-4 counter yang terlepas. So 4 hari tu dah macam 16 counter yang terlepas. So 16 counter tu, satu counter tu 1 sen je opportunity, saya dah rugi 16 sen dah terlepas peluang hanya kerana menunggu. Sebab tu saya tak suka tunggu. Okay, so modal korang sangkut, jual cepat-cepat sebelum dia tersangkut lagi banyak. Okay, itu gunanya cut loss level. Jadi untuk korang berani nak tekan button cut loss tu, kalau modal kecil ataupun komitmen korang kecil, senang nak cut loss. Kalau komitmen korang besar, memanglah payah nak cut loss. Sebab tu saya cakap tadi, kita trade mula-mula dengan modal yang kita selesa untuk loss dulu. Okay, dan benda ni akan makan masa. Korang jangan expect dia akan terus pandai. Okay, bagi masa dekat diri sendiri 1 tahun ke lebih kurang macam tu. Lepas tu baru boleh main. Sebab saya dulu pun lebih kurang dalam saya start trade 2015, 2017 baru saya confident betul-betul untuk buat full time. Okay, so lebih kurang makan masa lebih kurang dalam 2 tahun jugalah. Okay, masa dalam tempoh tu saya dah mula boleh buat dalam 30% sebulan. Banyak juga tu. Sebab tu saya confident. Okay, alright, SM Cap. So tu kita dah habis lah kita punya soalan dengan Cik Raziz tadi tu. Okay, siapa lagi ya? Kita punya top fan Syara Muaz. Muaz tanya ni, apa nama chart tu belakang handphone? Cik Muaz, ni nama dia Gun Square of 9. Nanti saya googlekan untuk tuan. Kat sini Gun S9 lah, saya suka pakai macam tu je. Dalam grup pun saya main sebut benda ni je. So ni dah dia satu contoh. Ni kita punya contoh. Dia bermula dengan nombor 1 kat tengah, lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah square of 9. Lepas pada itu nombor tu teruskan lagi lah. Dan kita guna biru dengan merah sebagai support and resistance. Itu bukan support and resistance sebenar. Okay, ini dia bukan support, nak tengok support and resistance ke apa benda semua tu, tak. Bagi saya Gun Square of 9 ni ialah trading plan. Okay, jadi harga semasa dekat mana, support level korang boleh ambil kat mana, resistance boleh ambil kat mana. Itu sahaja. Jadi satu lagi yang korang saya tak sebut, selain pada dia current price, support and resistance, satu lagi direction dia. Kalau kita nak trade guna Gun Square of 9, kita tengok direction dia. Kalau direction, kalau kita nak profit beli, direction dia kena tengah naik lah. Baru kita boleh buat, baru kita boleh guna dia nak tengok next resistance kat mana. Kalau direction dia tengah turun, kita nak tengok, kita kena tengok support dia dulu dekat mana. So kalau dia bertahan kat support tu, barulah ada opportunity untuk kita sambung trade. Tapi usually saya lebih prefer kalau dia tengah naik, baru kita guna benda ni. Lebih confident lah. Okay, tapi itu cara saya. Tak ada spesifik cara yang tepat, yang bagus, yang hebat, dewa macam mana apa. Semua tu tak ada. Saya tak tahu. Bukan tak ada. Mungkin ada lah kot. Ada orang guna lagi power kan. Tapi saya guna simple-simple je lah. Okay, macam tu cara saya guna. Okay, kita sambung lagi. Okay, setakat ni kita punya watchlist BTST kita semua okay ya. Next, Chrono revenue di Sonic. Chrono pun okey. Ada volume dengan price yang naik. So maximum target kita dekat situ. Okey, 77.5 maximum. Okey, kalau benda ni tak jadi, dia akan turun dulu sampai last kali dia turun bawah pada 64 ni, cut loss. Benda tu tak jadi. Okey. Jadi benda ni simple je, tinggal korang nak pilih je yang mana satu. Chrono ni antara company yang bagus lah, yang saya suka.
Saya ada bagi juga Chrono dalam grup ni. Chrono pukul berapa ni? 3.20, 73, resistance dekat 75. Dekat area sini pukul 3 suku. Kat area sini lah, tak sempat lah, dia tak jadi. So kena tunggu dulu lah ni. Masuk dalam BTST pun, so should be okay. Lagi ni bukan bukan. Mana BTST kita? Okay, revenue. Okay, revenue kurang sikit. Kurang sebab korang tengok dia dah mula naik. Lepas tu ekor panjang ni maknanya ada seller yang ramai lah. Okay, seller push down the market overall. Macam tu. Sekejap saya verify kat kita punya platform. Maklumat semua saya tengok kat platform tak ada nak tengok tempat lain. Tempat lain tu tak cukup maklumat. Tak ada trading view ni pun tak apa. Tapi saya ada trading view ni senang untuk saya tunjuk kat korang. Macam mana screener dan sebagainya, memudahkan cara, tapi dia bukanlah satu solution. Okay. Tapi overall okay, saya tengok ni dekat platform, nampak gaya kita punya ni, walaupun dia ada seller kat sini, tapi seller dia tak banyak. Okay. Price memang turun, tapi seller tak banyak. So should be okay untuk kita continue jugalah. Cuma kena berhati-hati, sebab kalau BTST yang macam ni dia slightly low quality. Okay. Kalau dia ada grade A, grade B ni kira grade B lah ni. Okay. Revenue SCIB, tapi revenue company fundamental yang bagus. Okay, so kalau tak silap lah kalau kita beli untuk sekarang ni. Next apa? SCIB, SolarVest, Allsoft. SCIB. Okay juga. Tengok ada momentum. So ni naik volume besar dengan ada kenaikan harga. So generally ni kita consider okay lah. Okay. Maximum maximum target RM1.56. So kita pun boleh swing. Ini semua counter-counter yang bagus untuk kita trade. Bukan setakat besok, tapi minggu depan. Kadang-kadang besok dia tak naik counter-counter BTST ni. So monitor lagi lepas pada T3. Lepas pada T3 tengok T4 macam mana. Usually dalam masa 10 hari. 10 hari tu lebih kurang 2 minggu lah. 5 hari trading days, so 10 hari ialah 2 minggu. So kena monitor dalam tempoh tu. Sebab apa? Korang tengok lah ni. Ni satu zap. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini baru dia 7 hari ke-7 dia baru breakout. 7 hari sebelum 10 lah. Lepas tu dia ambil masa turun sikit lagi. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ke-6 pula. So lebih kurang dalam 7, 6, 12, 13 hari, 3 minggu. Dia ambil masa 14 Disember kat sini, 26 November, lebih kurang 3 minggu lah kat situ. Dia ambil masa, dia consolidate dekat area sini sebelum dia breakout. Okay. So bila dah ada breakout macam ni melompat lah dia jawabnya. Okay. SCIB. So ni pada saya masih lagi okay. So cuma sebab ialah kita tahu dia tengah menurun, jadi maksimum kita boleh target kat sini. So counter-counter yang tengah turun tapi dia ada momentum macam ni, korang hanya saya recommended trading plan short term saja. Maknanya buy on the rebound saja. Sebab benda tu belum uptrend lagi. Short term memang dia tengah uptrend lah. Kalau tengok chart 1 jam ke 4 jam ke ataupun 30 minit ke apa ke, dia tengah uptrend. So boleh je korang nak layan trade counter ni. Cuma kena berhati-hati lah. Okay. Alright, so tengok komen lagi. GDEX apa tanya ni? Saiful Abu Bakar. Okay, GDEX rasanya dia ada warrant dia kan baru keluar. Okay, ni gap up ada satu petanda yang bagus. Maknanya strength dia nak naik tu sangat kuat. Okay. However, walau bagaimanapun price tengah bawah pada moving average 50. So kena berhati-hati. Masih lagi tak strong kat sini. Ini kata atas pada moving average 50 ada kemungkinan besar dia nak naik. Jadi kalau bawah pada moving average 50 kemungkinan besar dia nak turun macam tu. Okay. So kita tengok kebarangkalian ataupun dia
dia punya leaning into dekat mana, atas ke bawah pada moving average 50. Kalau bawah pada moving average 50 bearish, bukan bermakna tak boleh nak trade, boleh trade, tapi saya galakkan hanya short term trades. Kita kena tahu semua benda-benda macam ni supaya kita boleh buat decision yang cepat. Sebab tu saya display kadang-kadang benda ni dalam saya punya chart. Saya boleh nampak sekelip mata, sekilas pandangnya saya dah tahu ni okey ke tak okey. Alright. Logistics counter, macam mana logistics counter tak banyak mana pun. Cuba tengok kat sini lah. Teknologi, kesihatan, komunikasi, perkhidmatan pengguna. Ada tak? Pengangkutan ada. Tapi tak tahu ni trading view punya kriteria ni betul ke tak. Tak ada. Okay, ILB ya, betul ke? Sebab dia yang cari yang tengah trending ni. Okay. So generally ni saya cari hanya counter-counter yang atas pada 5 dan 10 lah. Okay, cuba kita buang dulu. Ambil kosong ni. Rubah yang belum disimpan. Tak payah simpan lah. Okay, so sektor kita tengok sekali lagi. Sektor kita ambil pengangkutan. Dah keluar dah. Utility dan pengangkutan. Okay. Dia pun masuk dalam, sebab dia masuk dalam pengangkutan. Transport, perdana, gas, byport, Maybach, McWhite, GDEX ada. Okay, Tasco ada. GDEX tak ada. Ada. Ni. Okay, so ni semua adalah sektor pengangkutan. Okay, ni antara yang top lah. Teknologis counter tadi dah tak syariah saya ada kat bagi dalam grup ni. Teknologis ni tak ada. So macam ni lah saya support korang dalam grup, dengan bagi counter-counter yang saya spot ada potential dia nak gerak. Pukul 4 dah kat sini. Lepas tu turun, tu naik balik. Usually ni okay lah. Kita boleh kita boleh, dia tengah short term, tengah uptrend. Ini pun agak okay sebab ada volume dengan kenaikan harga. So ni sepatutnya kita boleh ni, especially price dah bergerak kembali di atas moving average. Kalau betul-betul bullish, korang tengok kat sini, ini satu cara dia kena atas pada ni. Cara yang kedua nak tengok, ada banyak-banyak cara, tak ada satu. Ini semua cara yang tak salah. Ambil high kat situ, ambil high kat sini, buat situ. So sini kalau kau guna trend line yang ni, maknanya kat sini kalau dia break atas tu, dia dah mula bullish. Okay, target dia previous high kat sini dulu, 93 hari itulah lebih kurang. Okay, kalau guna yang trend line yang ni, saya biasa guna yang closing. Saya rasa lebih selesa nak pakai macam tu. Okay, saya guna closing point. Kalau ikut MSTA punya sijil, ataupun cikgu MSTA, dia kata kena ambil ekor pun kena ambil juga. So kena follow lah, pasal dia yang bagi markah kan. Tapi ini kita punya sendiri, suka hati kita lah nak buat macam mana. Okay, ni nampak gaya pun okay. So dia okay, kita nampak dia duduk dalam satu trading range ataupun channel kat sini. Nice. So saya lebih leaning nak pakai inilah, dua line yang ni sebagai satu channel. So dia naik kat sini, turun kat sini. So kita dah dapat satu, ni dua ni lah, kita dah dapat 1, 2, 3 point. Macam tak nampak ni. Sini 1 point. Okay, sini 1 point, sini 1 point, dan sini satu lagi point. Okay, kita ada 3 point ni, kita dah boleh buat satu channel. Okay, 1, 2 kita buat channel macam ni. Lepas tu ni kita ambil, kita tarik je ke kanan, line yang parallel. So kita nampak kat sini dia ada technical rebound dekat trend line yang bawah ni. Lepas tu dia menuju ke mana? Kemungkinan ke atas ni lah. Ini setakat ni short term target kita ataupun resistance, kita boleh target kat sini dulu. Next kalau dia breakout dekat sini 93 ataupun 94. Ada kaca yang pedas tu. Ada nanti kita ambil. Boleh. Kejap lagi lepas tu kalau dia breakout yang ni, target kat sini pula RM1. Macam tu caranya. Okay. Okay. Ada saya terbaca mesej yang lama-lama ni, 30 minit tadi, sorry gang. Ya, saya baru belilah laptop ni. Okay.
Okey, Muaz lagi tanya. Muaz ni salah seorang kita punya sharer yang tegar. Terima kasih banyak Cik Muaz. I appreciate your effort. Okay, dia tanya sekarang ni, construction akan naik ke sebab aktiviti ekonomi yang dibenarkan? Daripada market hari ni saya nampak construction naik kot. Sekejap sektor construction apa? Gamuda lah contohnya. Gamuda macam tak berapa sangat. Sekejap kita tengok ada tak construction index kat sini? So ada ni index construction. Okay, index ni tak guna lah, kita nak tengok. Oh, okay. Okay, index construction. Ni satu candlestick formation saya punya favorite. Okay, so ini dia membentuk, kita panggil bullish engulfing. Bullish sektor index, sektor construction index dalam bursa tengah membentuk bullish engulfing. So sepatutnya ini adalah satu reversal signal yang sangat kuat. Okay, sangat kuat. Macam ni kan, ini bullish harami. Ini pun reversal. Okay, ini bullish engulfing. Ini bullish harami. Ini bearish engulfing. Dia terbalik lah dengan ni. Sebab apa bearish engulfing? Sebab body bearish tu dia engulfing, dia engulf body yang bullish. So dia bearish engulfing, dia makan terus. Kalau ini pula bullish engulfing, bullish candle tu dia engulf the red candle. Jadi kita panggil bullish engulfing. Ini adalah bukan confirm, tapi slightly macam dia panggil morning star. Ini apa dah nama ni, bullish kicking apa dah, tapi jangan dah, nama dia tak penting. Okey, nama tak penting. Yang pentingnya korang kena faham dia punya candlestick. Ini saya pernah ajar dalam satu kelas rasanya 2020 kot, yang pasal candlestick, reversal candlestick ni. Ini reversal candlestick memang sangat power dan saya memang selalu guna benda ni. Ni satu contoh bullish engulfing kat sini. Tapi tak berapa strong lah. Sebab dia dah duduk dekat uptrend. Bullish engulfing ni sepatutnya ataupun reversal signal ni sepatutnya dia duduk dekat bottom. Macam ni contohnya. Okay. Ini pun kalau ikutkan consider dia short term, dia tengah bottom juga. So slightly okay lah. Cuma dia tak berapa strong. Tapi kita tengok result dia pun menaik juga kat sini. Okay. Ini dah evening star formation. Naik, lepas tu doji, lepas tu turun. Short term dia turun. Okay. So trades, kita punya trading tools pakai candlestick pattern, juga pakai apa tu? Pakai price and volume lah. Price and volume tu luas ceritanya. Okay. Jadi kalau nak memang kena belajar lama lah benda tu. Okay. Kalau nak shortcut ni boleh lah join saya punya kelas nanti. Tapi overall okay ni. Betul. Ni sebab ni. Okay, ini adalah signal reversal yang sangat kuat. Kalau tak percaya, cuba kita tengok KLCI. Rasanya ada beberapa yang tu. Bulan 3 hari tu. Ni satu tak strong lah. Ni apa? Apa nama ni? Morning Star kat sini. Tapi dia ada beberapa candle lah kat situ. Okay, ada beberapa candle yang kat sini, beberapa hari kat sini, 3 hari kat sini. So kalau kita combine ni pun jadi satu candle pun, kita nampak lagi dia masih lagi jadi Morning Star. Ni bullish engulfing gas kat sini. Naik kan? At least beberapa hari lah dia naik. Ni bullish engulfing. Naik zaz. Tak ke seronok tu kalau dapat detect awal. Indikator mana ada tunjuk benda tu? Tapi untuk memahami, untuk guna benda tu, korang kena faham different level lah. Jadi knowledge pasal price and volume action tu bukan benda yang senang untuk kita master. Indikator lagi senang nak master sebab dia benda senang. Okay. Cerita pasal price and volume tu dia slightly difficult to master lah. Okay. Tapi sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi, InsyaAllah. Okay, so saya rasa itu sajalah kita punya ni. Untuk construction ni saya dah jawab Cik Mas, bullish insya-Allah. Dari segi itulah, dari segi counter index dia. So boleh tengok juga untuk minggu ni sektor construction. Okay. Jadi saya kena off lah ni. Saya cuba baca, saya cuba screen beberapa komen.
Minta maaf saya tak sempat nak komen semua ni. Saya cuba cari yang kita punya top ni dulu. So kalau korang nak saya baca korang punya komen ni, make sure korang share video-video yang kita buat. Lepas tu make sure share kita punya post, dan like, engagement lah. Korang kena like dan komen kita punya post tu supaya korang masuk dalam kategori top fan ataupun sharer dalam Terpulang Besar. Saya akan fokuskan pada korang ni dulu, sebab aktif dekat dalam kita punya group. Okay. So okay, satu lagi soalan Cik Muaz tanya, kalau dah ada M+ macam mana nak tukar? So generally kalau nak join juga saya punya support group, sebenarnya support group saya tu tertutup hanya untuk saya punya klien saja. Jadi option korang boleh, sama ada korang boleh refer clients dekat saya. Kalau existing ni, kalau yang M+ punya masa maju memang saya tak ambil lah, nak tukar reminder. Kalau branch lain tu kita boleh consider ya. Dan juga boleh buat referral lah, hanya kena refer beberapa orang. Untuk saya, kalau referral tu active trade, saya akan balas budi baik tuan-tuan dengan bagi tuan-tuan duduk free dalam group. Okay, kena make sure kawan-kawan tu active trade lah. Kalau dia orang dah tak active trade, saya terpaksa remove juga, sebab group tu hanyalah untuk orang yang active trade saja. Okay. Okay. Okay, ada kita punya, sorry, top fan yang saya baru nampak ni, Muhammad Johan tanya, untuk intraday biasa nak tengok chart kat daily time frame, dekat daily ataupun time frame lagi kecil. Okay, so untuk untuk buat intraday, dia actually sebab kalau ikutkan saya kan, macam saya tunjuk dekat saya punya trading view ni, saya guna multiple time frame analysis. Jadi saya guna semua time frame kecil sampai besar. Jadi saya punya proses macam itulah. Okay. Daripada 1 minit kat sini kita pakai sama macam tick chart dekat dalam platform lah. Okay, jadi saya tak nak ketinggalan saya tak nak tengok, kalau saya malas nak tengok dekat platform ke apa ke, at least saya tengok tick chart ada dekat sini. Okay, ya, kita tukar sikit, ambil post ke apa kan. Okay, so kat sini adalah price dengan volume. So tick chart kat sini it's not really tick chart sebenarnya. Kalau tick chart ni dia akan ikut berapa, kalau ada transaksi yang beli pada harga 35, harga akan pergi harga 35. Lepas tu kalau ada lagi beberapa transaksi 35 sen, dia pun tick chart tu akan follow 35. So bila tak ada transaksi, dia stop dekat situ. Dan bila ada satu transaksi yang menjual dekat 34.5, tick chart patutnya dia akan turun. Tapi kita punya M+ intraday chart tu sebenarnya saya betulkan keadaan ni, sebenarnya ialah minute chart. Okey, jangan salah faham. Memang betul, tak ada masalah lah kau nak panggil tick chart ke apa ke, tapi dia sebenarnya 1 minit. Jadi kadang-kadang bila korang tengok kan tick chart dekat M+ tu, dekat kita punya platform, bila dia naik saja, lepas tu kadang-kadang bila ada orang sell, harga dia turun balik. Sebab tu dia pakai time frame 1 minit. So bila 1 minit dia close 1 minit saja, barulah price tu duduk kat situ. Itu adalah beza antara minute chart dengan tick chart. Okay, tick chart dia akan ikut, kalau ada orang beli uptick, beli dia akan jadi uptick, dia akan tak duduk dekat situ, tak berubah dah. Okay, sebab tick tu dah ada orang ambil. Okay, kalau dia down tick ataupun ada orang menjual, dia akan tick tu akan turun. Sebab tu dia ikut tick. Okay, so tu bezanya lah. Tapi tak ada masalah kau nak panggil minute chart tu tick chart ke apa ke pun, tak kisah. Janji yang pentingnya yang korang kena tahu, benda tu sebenarnya ialah minute chart. Saya pun panggil tick chart juga, tapi saya just nak betulkan keadaan je lah. Kadang-kadang information yang macam ni boleh membantu meningkatkan kefahaman sebenarnya. Okay, jadi saya beritahu korang itu. Okay. Okay, Cik Khairul Azli tanya, nak chatting 1 minit kena ada live data subscription, tak payah premium. Ya, dekat TradingView memang nak kena subscribe live data $1 sebulan. Memang nak kena ada. Tapi saya rasa tak perlu pakai dekat kita punya platform lah. Buat apa nak pakai, nak beli. Okay. Saya beli ni pun sebab saya ada team yang besar, saya nak support korang sebenarnya. Kalau saya trade seorang-seorang, saya tak pakai pun benda ni. Saya guna TradingView 4 tahun, saya guna account free saja, lebih kurang dalam 4 tahun sebelum saya actually convert jadi reminder, lepas tu baru saya mula ambil.
Okay. So tuan-tuan saya cakap benda ni tidak penting. Jadi siapa yang consider nak beli, korang tengok dulu modal korang cukup ke tak. Okay, kalau modal semput-semput je, tak payah beli. Guna platform, bagi pandai guna platform, bagi pandai bawa kereta manual. Okay. Kalau korang pandai bawa kereta manual, okay. Kalau pandai bawa kereta manual, kereta auto dah senang. Benda ni auto, so dia slightly memudahkan keadaan lah. Tapi kalau pandai bawa kereta auto, kereta manual payah sikit. Jadi korang tak akan pandai guna platform. Itu saja saya punya nasihat. Okay. Tak ada masalah, kena nak guna TradingView yang ada live, kena chat yang 1 minute ni memang nak kena ada subscribe live data lah. Okay. Jadi siapa yang subscribe, siapa yang nak subscribe TradingView, korang kena, kalau boleh tolong saya sikit, slash siapa yang belum subscribe lagi lah, saya ada bagi satu link ni dekat sini. Korang kena copy paste, sorry. Oh ada, okay, dia dah keluar. So korang klik kat situ, siapa yang nak belilah. Okay, siapa yang nak beli ataupun siapa-siapa yang nak share TradingView Premium, korang boleh share dengan 5 device. So siapa yang plan nak beli, siapa nak beli, saya nasihatkan jangan beli. Tapi korang nak beli juga, guna saya punya link dekat bawah tu. Korang ambil TradingView yang terbaik sekali, ambil premium terus. Tapi korang kena bayar 2,000 lebih rasanya, saya dah tak ingat berapa harga dia detail. Kena bayar tu, tapi korang boleh share dengan 5 device. Maknanya boleh ambil 5 gang ataupun cari 4 orang lagi untuk share account TradingView. Dia akan jadi baloi lah, lebih kurang dalam RM200 sebulan untuk korang lah. Jadi siapa-siapa nak ambil, kalau boleh jangan ambil yang basic ataupun basic free, pro ataupun pro plus, terus ambil premium, tapi cari gang. Macam ni korang boleh komen kat sini. Carilah gang siapa yang nak. Cuma saya harap berhati-hati, jangan jangan kena scam dengan kawan-kawan pula. Okay, so kena pandailah deal kat sini. Okay, wah, ni kita punya admin ataupun pembantu saya ni yang sangat hebat, Encik Clinton Kerani dah ada reply dalam grup ni. Terima kasih banyak Clinton kerana join pada hari ni. Okay, so inilah orangnya, legend. Okay, saya sangat bertuah dapat berjumpa dengan dia dan dia join saya. Kuku ikut apa? Okay, nanti. Okay, so terima kasih banyak Clinton kerana bersama kita. Harap-harap kita punya market akan jadi lebih aktif dan lagi best lah sebenarnya. Dengan volatility tinggi, selalunya kita lebih senang kita nak buat intraday trades. Tapi jangan ada rasa tamak lah. Kadang-kadang time volatility tinggi ni, ramai orang buat profit cepat. Jadi orang yang baru ni akan rasa aku yang betul, aku yang buat trade tu, aku trade memang bagus. Itu hanya, hati-hati, itu hanyalah perangkap kepada ego korang yang tengah berkata-kata tu. Okay. Jadi masa market tengah best, sebenarnya market yang best. Korang campak lah dekat mana-mana pun, usually akan dapat profit. Jadi untuk itu tu saya terpaksa ketuk kepala sikit. Jangan rasa diri kita hebat. Sebab bila kita dah rasa diri kita hebat, kita dah mula berhenti belajar. Dan bila kita mula berhenti belajar, kita akan jadi tak pandai. Okay, kita akan jadi itulah, kita akan jadi kurang cerdik lah. Okay. Jadi tak ada masalah kalau kita dengan diri sendiri je kita, oh aku bernasib baik, aku bernasib baik. Kalau kita cakap macam tu selalu kan, saya nak guarantee lah, maybe tak boleh kan, korang akan lagi cepat pandai. Sebab tak ada rasa taksub pada diri sendiri. Kita rasa kita bodoh, jadi kita akan sentiasa mencari ilmu. Itu jalan shortcut untuk belajar. Kena rasa diri kita tak pandai. Okay. Alright, so itu saja daripada hari ni. Okay Clinton, terima kasih banyak. Ada apa-apa soalan yang saya miss ke daripada kita punya top fan ataupun sharers? Okay, siapa nak follow saya boleh lah. Korang kena print. Saya tak ingat lah saiz berapa ni, tapi saya print ni pun saya potong juga. Bukan sampai 300 pun, sampai 289 kot, 289 je. Tapi ni semua ni saya selalu trade counter bawah RM1.5 je. Jadi saya tak kisahlah, memang ada lah ni. Buat keputusan yang pantas dengan cara tepek kat sini. So kita flip macam ni je. Okay. Saya ada lagi satu ni. Ini pun dah jahanam lah. Tampal dekat. Minta maaf buruk ni.
Tapi saya sempat tampak kat dinding, tapi ada kucing cakor-cakor itu dah saya jatuh je. Saya dah tak pakai. Ini tampak kat dinding kat sini. Okey, selalu saya tengok juga. Kat office ada yang colour-colour punya. Okey. Jadi untuk siapa yang okey pasal office siapa yang nak datang office memang kita tutup lah sekarang ni. Kita deal hanya online dan boleh pasal urusan nak buka akaun semua tu boleh contact saya ataupun saya punya admin. Kita akan bantu bagi guide dan juga kalau siapa yang perlukan bantuan nak isi borang ke apa semua tu, jadi kena PM. Tolong PM kita. Kita akan cuba bantu isi borang semualah. Jadi kita kena coordinate, kena bagi maklumat dulu pada kita. Kita isikan semua dulu, lepas tu baru kita akan bagi tahu borang dah siap, korang kena masuk, login, verify semua information dan juga klik untuk buat bayaran. Kita tak boleh buat bayaran on behalf ya, sebab nanti dia kira third party punya transaction dan dia akan reject terus akaun korang tu. So bayaran mesti dibuat daripada akaun diri sendiri, nama sendiri dan juga nama akaun yang korang guna untuk upload bank statement tu. So itu memang sangat penting. Okay, kena make sure itu semua clear. Baru ada higher possibility untuk account tu approve. Okay, paling cepat account approve lebih kurang dalam ikut pengalaman saya lah dalam 10 hari macam tu lah. Okay, ada juga rasanya dalam 7-6 hari pun ada. Cuma saya dah tak ingat dah. Saya rasa ada orang itu 7 hari 8 hari dah siap. Ada juga saya dengar cerita 2 hari pun ada masa tu. Tapi kita tengok keadaan jugalah. Okay, sekarang ni sistem online lebih cepat. Sebelum ni akan makan masa sikit. Masa online tu ada yang sampai sebulan lebih pun ada. Tapi sekarang ni dah boleh cepat balik. 2 minggu macam tu insyaAllah dah siap. Saya tak garanti juga, tapi generally itu yang trending yang tengah berlaku sekarang ya. Okay, so tu sajalah daripada saya hari ni. Hopefully kita boleh jumpa lagi malam besok, ataupun kalau saya sempat lah malam besok. Kalau tak pun lusa lah. Okay. Okay, ni Cik Rahmat Kamarudin. Ni pun salah seorang kita punya members dalam grup VIP. Dia tanya saya, tuan pergi Alostar berapa lama? Saya pergi Alostar hari Rabu, Khamis balik. Saya pergi 1 hari saja, duduk dekat Jitra. Lepas tu saya drive. Urusan saya ada dekat ni lah, saya buat urusan tu dekat bandar Alostar lah. Okay. Dan masa tu saya ada urusan dengan salah seorang influencer dekat yang duduk kat Kedah tu. So saya pergi macam ni lah, kita nak work out kerjasama untuk bantu dia capai misi dia, nak buka akaun yang banyak tu kan. Target dia 25,000. Nanti saya akan umumkan lah. Ada setengah orang dah tahu dah pun, ada gambar dah keluar benda semua kan. So kita partnership dengan dia lah. Okay, insyaAllah. Cuma sekarang ni sebab ada perkembangan baru pasal darurat ni, saya belum dapat nak contact dia lagi lah. Proposal semua saya dah siapkan dah, tinggal nak bagi kat dia je. Cumanya kena tengok keadaan nanti lah. Mungkin ada perubahan, ada beberapa perubahan yang akan berlaku nanti. Tengok keadaan. So itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih banyak kerana follow. Hopefully korang semua trading dengan bagus besok, dan hopefully watchlist saya bagi ni bergunalah untuk korang nak trade besok ya. Jadi siapa-siapa yang belum buka akaun lagi, tolong join saya buka akaun, dan saya akan masukkan korang dalam group VIP free. Siapa yang ada pengalaman tu tolong share sikit lah dalam kita punya dalam kita punya komen tu, share dengan kawan-kawan siapa yang nampak macam mana kita punya servis dekat dalam group VIP tu ya. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak kawan-kawan. Saya doakan semua murah rezeki besok dan juga hari-hari yang seterusnya. Jangan lupa rendah diri selalu, dan jangan putus asa, sebab trading ni satu career yang sangat berbaloi. Jadi kalau sangat rugilah kalau korang putus asa awal. Okay, jadi untuk mengelakkan putus asa awal tu, trading pelan-pelan, relax, bawa kereta kancil sebelum kalau accident berat-berat pun at least kita tak matilah. Okay, kereta kancil tu mungkin hancur, tapi kita masih lagi selamat kalau kita bawa pun pelan-pelan. So hopefully korang ambil nasihat saya ni, dan semoga berjaya. Jangan putus asa lah, sebab trading ni sangat-sangat berbaloi insyaAllah. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam sesi